Assalamualaikum, nama saya Aisyah Nabila binti Saiful Nizam, nombor matrik 03 DKA 23F 1101. So hari ni saya akan bentangkan tentang slope. So untuk pengenalan dia, cerun dalam tanah dan batuan terdapat di mana-mana di dalam struktur buatan manusia. Contohnya seperti lebuh raya, empangan, tambak, terusan dan timbunan stok dibina. Benda ni dibina dengan mencurunkan muka sisi tanah kerana cerun bangunan pada umumnya lebih murah daripada membina dinding. So daya semula jadi seperti angin, air, salji dan lain-lain, dia mengubah topografi di bumi dan planet lain, dan selalunya mencipta cerun yang tidak stabil. So kegagalan cerun semula jadi ni seperti apa yang akan jadi, longsoran tanah dan cerun buatan manusia telah mengakibatkan banyak kematian dan kemusnahan. Fungsi cerun. Fungsi dan keperluan dalam pembinaan cerun ialah untuk memudahkan proses penerusan air. Ini disebabkan oleh cerun dapat mengalirkan aliran air ke kawasan tertentu. Ia dapat membantu dalam pengawalan banjir dan sistem pengairan. Selain itu, binaan cerun ini diperlukan dalam pembangunan infrastruktur kerana cerun diperlukan dalam jalan raya, rel kereta api dan saluran untuk memastikan fungsi yang baik dan keselamatan. Pembinaan cerun juga dapat memastikan kestabilan tanah. Reka bentuk cerun yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko tanah runtuh. Pengetahuan saintifik. Keadaan bentuk muka bumi yang berbukit, bukau ni akan menghasilkan cerun. Contoh kegagalan cerun adalah longsor tanah, gelinciran tanah dan penghakisan cerun. Ini antara contoh-contoh kegagalan cerun. Contoh yang pertama, longsor tanah, gelinciran tanah dan penghakisan cerun. Dan contoh ini menunjukkan model yang akibat daripada hujan lebat punca terjadi runtuhan di batang kali. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisadillah binti Razali, nombor matrik F1040. Pembinaan bahan. Dalam pembinaan cerun, beberapa bahan utama yang biasa digunakan ialah tanah. Tanah merupakan bahan utama untuk membentuk cerun. Jenis tanah mempengaruhi kestabilan cerun. Yang kedua, batu. Batu digunakan untuk pengukuhan dan pencegahan hakisan. Yang ketiga, simen. Digunakan dalam pengawetan struktur seperti cerun bertingkat. Dan akhir sekali, tumbuhan. Akar tumbuhan dapat membantu mengikat tanah dan mencegah hakisan. Seterusnya, penjagaan yang diambil dalam pembinaan cerun. Pembinaan cerun memerlukan penjagaan tertentu untuk memastikan keselamatan dan kestabilan. Berikut adalah beberapa langkah penjagaan yang diambil. Yang pertama, reka bentuk yang baik. Yang kedua, pengukuhan tanah. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan. Yang keempat, pengurusan risiko. Yang kelima, pemantauan dan penyelenggaraan. Dan yang akhir sekali, saliran. Akhir sekali, kesimpulan. Pemotongan cerun merupakan proses membentuk semula permukaan tanah, terutamanya melalui penyingkiran tanah dan batu. Ia digunakan secara berluas dalam bidang pembinaan, pelombongan, pertanian dan landscape. Pemotongan cerun mempunyai banyak kelebihan, termasuklah dapat membantu mengawal hakisan tanah, pengurusan air yang lebih baik. Keselamatan yang dipertingkatkan dengan dapat mengurangkan risiko tanah runtuh dan akses yang lebih baik ke rupa bumi yang curam. Sekian, terima kasih.